pun kedudukan solat bagi orang Islam. Dia begini tuan-tuan sekalian. Identiti kita sebagai orang Islam. Nama itu boleh nama macam-macam. Nama ni tidak ada masalah, bahkan nama itu boleh buat nama apa juga. Hitam, putih, comel pun ada, tak? Tapi kita sebagai orang Islam, pengenalannya apa dia? Jadi ada orang kata berkhatan, tanda kata dia Islam. Tapi sekarang ni saya tahu orang Yahudi pun berkhatan. Sebab kualiti dalam perhubungan seks ini dia kata tak begitu elok kalau tanpa berkhatan. Ya tak? Itu yang saya tahu. Dan kalau orang perempuan pula macam mana? Dengan sebab itu ulama macam dah kata sepakat. Identiti yang boleh kita mengesahkan seseorang itu Islam atau tidak ialah solat. Jadi saya akan sebutkan beberapa keadaan yang menunjukkan betapa pentingnya solat itu kepada seorang Islam. Saya terus kepada tajuk. Kedudukan solat kepada seseorang mukmin. Hadis menyebutkan amalan pertama yang akan dihisapkan pada hari kiamat kelak ialah solat. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmizi. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Sesungguhnya perkara yang paling pertama yang akan dinilai dihisapkan untuk seseorang hamba pada hari kiamat ialah min amalihi, daripada segala apa yang dia buat, terutama yang akan dinilai kepada dia pada hari kiamat ialah salatuhu, salatnya. Maksudnya salat fardu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya elok, sah dan elok, pasti dia berjaya dan dia lulus. Berjaya sini maknanya dia berjaya mendapat faedah daripada salat, dan dia lulus pula, dia insya-Allah masuk syurga. Wa in fasadat, jikalau solatnya rosak, tak kira rosak kerana dia tak solat ataupun dia tak belajar betul-betul, faqad khaba wa khasira, maka rugilah dia dan dia akan mendapat kekesalan yang amat sangat. Fa in intaqasa min faridatihi bi syai'un, jikalau dalam dia buat solat fardu tu ada benda yang cacat, sikit sebanyak dia buat tak begitu sempurna, dia baca tak begitu elok dan sebagainya, maka Tuhan berkata, qala Rabb azza wa jal, unzuru hal li 'abdi man min tatawwu'in. Cuba kita tengok, ada tak hamba aku yang sikit sebanyak salatnya tak cantik ni, ada tak dia buat solat-solat sunat yang lain? Ini peranan solat sunat. Fayukammalu minha man taqasa, maka dengan solat-solat ini akan melengkapkan solat-solat fardunya yang agak tak lengkap itu, minal faridah. Summa takuna sa'ir a'mali, bagi juga semua amalan-amalan lain berjalan seperti juga ala haza. Itulah peranan solat, tuan-tuan sekalian. Dia menguasai dan mengcover semua amalan-amalan kebajikan kita yang buat lain. Sebab ini kita nak tengok, sebab ada orang dia kata solat banyak-banyak Pak Ustaz, tapi dia nak bagi derma kedekut. Ada orang dia kata dia tu bagi derma banyak, dia solat tak apa-apa nak, tapi dia bagi derma banyak, dia buat kebajikan banyak dan sebagainya. Ada orang kata gitu. Tetapi ikut pendapat jumhur, selagi dia tak solat dengan betul atau dia tak solat, dia buat kebajikan banyak mana pun, hanging antara langit dengan bumi, tak ditolak, tak diterima sebab dia buat betul. Tetapi penerimaannya di sisi Allah setelah dia sah solatnya. Begitu kedudukan solat. Sebab itu amalan-amalan lain kita boleh kompromi lah. Tapi kalau amalan solat, tak usah berkompromi lah. Tak kira orang kesayangan kita, orang siapa juga, anak yang masih kecil pun kita latih dia, sehingga dibolehkan kita pukul. Kalau anak itu waktu dia 10 tahun, kalau dia enggan solat. Kalau waktu dia mumayyiz 7 tahun, boleh kita suruh. Kalau dia enggan, boleh kita pukul waktu dia 10 tahun ke atas. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau kita tengok dalam ranking yang disebutkan dalam Al-Quran, solat datangnya amalan yang pertama immediately selepas kita beriman. Selepas orang tu mengaku beriman, perkara yang pertama dia kena buat ialah salat. Tuan-tuan tengok ayat yang biasa kita baca, Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Alif Lam Mim tu maknanya Tuhan saja yang tahu maknanya. Al-Quran ini tidak ada ragu-ragu padanya. Hudan lil muttaqin. Dia menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaibi, iaitu mereka-mereka yang beriman dengan benda yang ghaib. Ulama secara jumhur mengatakan beriman dengan benda yang ghaib ialah beriman dengan rukun iman, ke semua rukun iman. Wa yuqimuna salata, barulah diikuti dengan mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada rezeki yang kami berikan mereka belanja. Maknanya perintah melakukan amalan solat itu datang immediately selepas orang tu beriman. Jadi kalau dia mengaku beriman tak solat, tidak ada tanda dia beriman. Dan beriman itu presiden kepada solat. Kalau solat tanpa iman itu munafik, banyak berpura-pura. Kalau dia beriman tak solat, fasik. Itu kedudukan. Fasik maknanya beriman tapi tak buat, tak amal. Manakala munafik lah berpura-pura buat tapi tak beriman. Baru kita tengok ranking yang Tuhan sebut daripada ayat pertama, ayat yang kedua. Orang yang beriman dengan benda yang gaib, iaitu dengan rukun iman, lepas itu mendirikan solat dan mengeluarkan harta benda yang kami telah berikan kepada mereka. Itu yang kedua status solat kepada orang mukmin. Yang ketiga, ini pun cukup penting. Amalan-amalan lain ada ketikanya tak boleh dibuat, tak perlu dibuat, kita ada halangan saja. Kita tengok zakat tak cukup pendapatan, tak payah. Nak pergi haji pun tak mampu, tak dapat giliran, tak wajib. Puasa pun kalau ada keuzuran syar'i boleh, orang perempuan pula ada. Tetapi satu-satunya solat yang tidak ada excuses yang legal yang boleh ditinggalkan dengan mudah-mudah ialah solat. Jadi kedudukan solat itu dengan iman. Iman tidak boleh maaf. Apa keadaan pun dia mesti beriman. Begitu juga solat. Keadaan yang membolehkan orang tu tak salat amat-amat minima. Dia pengsan, dia terlupa dengan sepenuhnya. Saya semalam saya pergi tidur malam tadi di hotel di luar lah. Anak-anak ajak pergi. Bertolak itu sebelum zuhur. Nak boleh masuk check in. Sampai ke hotel tu kalik saya balik. Sampai masuk asar pun tak solat lagi. Saya dengan isteri sekali ni. Subhanallah, tak pernah jadi macam tu. Tapi dia ingat di hati, aku terlupa completely. Terlupa tu waktu awal tu belum masuk waktu. Kalau waktu dah masuk kita sengaja tak solat, kita kata nanti terlupa tu. Itu dosa. Belum masuk waktu zuhur. Teringat dah lepas asar kat pukul 5. Contohlah. Rupanya dia masih jadi walau umur bangka macam ni. Terlupa completely. Itu keadaan yang diizinkan insya-Allah. Maka sebab itu keadaan-keadaan lain agak sukar untuk kita tinggalkan solat. Sehingga di medan perang pun diajarkan bagaimana cara nak melaksanakan solat waktu berperang. Orang sakit ada keadaan solatnya. Dan ada kaedah-kaedahnya dia panggil rukhsah, keringanan. Ada bagaimana nak secara duduk. Waktu solat itu mula secara berdiri. Tak mampu secara berdiri, secara tidur. Secara duduk. Tak mampu secara duduk, secara tidur. Maknanya ulama mengatakan boleh dilakukan solat dengan apa keadaan yang termampu oleh orang berkenaan selama mana otaknya masih sedar, alert. Saya nak baca ayat ini. Tuan-tuan tengok surah Al-Baqarah 238 dengan 239. Hafizu al-salawati was-salatil wusta. Kamu hendaklah jaga-jaga tentang solat-solat ini, terutamanya solat di pertengahan. Ulama kata solat pertengahan ini adalah solat asar. Sebab dia di tengah, dia di tengah yang ketiga. Nombor 1 subuh, nombor 2 zuhur awal. Lepas tu dia asar di tengah. Lepas tu 2 lagi lepas tu maghrib dan isyak. Maka ulama mengatakan semayang asar itu sebagai semayang pertengahan. Mengapa dia sebut begitu? Dia kata hendaklah kamu kena jaga solat ini, terutamanya solat pertengahan. Sebab lazimnya orang miss
solat asar ini main bola lewat balik, pergi ofis kerja, berbagai-bagai keadaan. Orang mudah terlepas. Maka berjaga-jaga, takut-takut terlepas dengan solat wusta. Tapi Allah macam pun ayat ini maksudnya, berjaga-jagalah dengan solat-solat kamu, terutamanya solat-solat wusta, solat pertengahan. Ulama kata ialah solat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan kamu lakukanlah semayang itu dengan semata-mata kerana Allah, dengan penuh tekun, dengan penuh tawaduk. Fa in khiftum farijalan, kalau kamu takut menindakkan peperangan atau dalam keadaan kita dalam keadaan tergopoh ke apa, farijalan, boleh semayang secara berjalan, berdiri. Ini askar macam tu. Dia ada cara dia atur, memang ulama telah letakkan caranya. Aw rukbanan, atau atas kenderaan. Ada cara salatnya dalam kapal terbang. Kena salat, kita kata tak apalah, nak sampai dah, tak payah. Kena salat dalam kapal terbang, ada kaedahnya. Kokoklah kita kata kapal terbang kita tu akan sampai dalam waktunya, kalau sampai. Jadi macam itulah keadaan dia. Fa iza amintum, kamu dah aman dah, tidak ada sebarang gangguan, fazkurullaha kama allamakum, maka ketika itu kamu lakukanlah, ingatlah kepada Allah, termasuklah mendirikan salat seperti mana Allah telah tunjukkan kepada kamu. Allamakum ma lam takunu ta'lamun, keadaan-keadaan yang kamu tak tahu sebelum ini. Maknanya apabila ada keadaan aman, damai semula, kamu kembalilah mengamalkan solat seperti biasa. Sebab itu pelaksanaan solat ketika takut, ketika perang, ketika emergency ini terlalu banyak. Macam kita waktu PKP dah memang dah. Kemudian waktu saya menghadapi curfew, waktu 13 Mei saya telah berada di Jalan Pantai. Saya datang 10 hari, 1 hari bulan Mei, 10 hari bulan Mei pilihan raya, 13 Mei jadi peristiwa tu. Curfew berlaku. Waktu curfew tu saya berada di tingkatan 6 di Kolej Islam Melaya tu. Jadi waktu tu semayang ni, pendek kata, jalan juga terus semayang. Tapi dengan cara yang ni lah. Secara yang kita kata dengan keadaan yang kena berjaga-jaga. Pakai bertombak, apa kami ambil tombak buluh, kami tebang tepi-tepi itu je. Punya semangat. Di samping polis membuat rondaan di sekitar Kolej Islam Melaya sekarang tu, yang itu. Itu status yang ketiga. Yang keempat, ini pun penting ni. Solat itu pemisah antara seorang yang beriman dan seorang yang kufur. Dan kata-kata lain, perbezaan orang yang beriman dengan orang yang kufur ialah semayang atau tidak. Bermakna kalau dia tak sembahyang, tak solat fardu, walaupun dia mengaku beriman, belum tentu imannya. Walaupun di segi tauhid, ulama kata dia meninggalkan solat itu tak menggugurkan iman dia. Sebab dia ke dosa besar tapi tak menggugurkan iman. Sebab iman, dia beriman kepada Allah, tetap dia dikata tauhid. Tapi dia akan masuk neraka sebab dia buat dosa besar. Tetapi dari segi realistiknya, apa erti dia mengaku beriman kalau dia tak salat? Sejauh mana dia yakin kepada adanya syurga untuk dia masuk syurga kalau dia salat? Sejauh mana dia yakin yang dia akan dihumbankan ke neraka kalau dia tak salat? Sebab beriman ini antaranya ialah beriman dengan syurga dan neraka. Rukun iman yang ke-6. Jadi kalau dah macam itu, tak pernah solat, adakah orang yang macam ni percaya kepada neraka atau tidak? Dan tak pernah pula solat, adakah orang yang macam ni percaya pada balasan akhirat atau tidak? Itu timbul soalan. Walaupun segi jumhur ulama tauhid mengatakan, semata-mata dia tak solat tak semestinya menjadikan dia kafir ataupun tak beriman, tetapi itu kebimbangannya. Maka dengan sebab itu hadis menyebutkan, An Abi Sufyan qala sami'tu Jabiran yaqulu, daripada Sufyan dia kata, aku telah mendengar seorang Jabir yang bernama, dia kata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus salah. Allahu akbar. Hadis sahih. Dia kata, di riwayat Muslim dan juga dalam Ashabus Sunan, ahli hadis yang lain dalam Sunan Sittah meriwayat juga hadis ini. Tapi pembawa asalnya sampai pada Nabi itu Jabir, dia kata gini, aku telah mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya antara seorang lelaki sama ada dia syirik atau dia kufur dengan dia beriman ialah dia meninggalkan solat. Walayazubillah. Sebab
Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau sewenang-wenang tak solat dengan tidak ada alasan yang dapat diterima, sukatlah kita nak letak level orang ni macam mana dari segi keimanannya. Itulah sebab itu saya rasa kita dah kebanyakan sekarang orang dah sedar dah. Walaupun anak-anaknya di umur pandai je, tahu dah, latih solat je lah, dah cukup bagus. Saya tengok perkembangan di PJ, di apa, di tempat-tempat yang syiar Islam berkembang dengan baik ni, terutama di kawasan-kawasan kita lah, sebab guru-guru banyak cukup baik. Tapi masih banyak di tempat-tempat pendalaman, di jauh-jauh tempat-tempat dengan pengajian. Jangan kata budak-budak dah menjadi anak turuna, bahkan dah menjadi bapa budak pun tak solat ke mana. Jadi kerana itu, sebab tu pernah survey dibuat, walaupun tak boleh diakui tepat survey ini, sekitar 30% je orang Islam salat. Ini tuan-tuan fikir tengoklah. Itu yang keempat. Yang kelima, matlamat utama Tuhan mencipta kita ialah untuk menyembah Dia. Tuhan sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Bermakna ayat ini Tuhan menegaskan matlamat Tuhan mencipta jin dan manusia untuk menyembah Dia. Ayat lepas itu saya tak boleh hafal dengan elok. Aku tak minta daripada manusia tu rezeki pun. Aku tak minta apa-apa daripada mereka sebab aku yang memberi rezeki. Jadi apa yang Tuhan minta semata-mata kita menyembah Dia. Jadi ibu kepada segala penyembahan kepada Allah apa dia? Solat. Kalau dah matlamat utama Tuhan mencipta kita untuk kita menyembah Dia, iaitu dengan bersolat, itu pun kita tak buat. Tak usah fikirlah yang lain-lain lagi, duty lain lagi, tak usah fikirlah. Sudah matlamat utama Tuhan mencipta kita ialah beribadah kepada Dia, dan dalam bracket beribadah kepada Dia tu kita kata ibu kepada ibadah ialah solat. Yang itu pun tak terbuat. Tak usah fikirlah ibadat-ibadat yang lain. Sebab itu ada orang kata kalau solat rajin banyak pun tapi tak bagi sedekah, kedekut, cakap itu benar-benar sampingan. Tapi solat itu intisari. Jangan tafsir seolah-olah je boleh dia buat baik yang lain, dia beri derma banyak, dia bagi apa, tak solat pun tak apa. Itu songsang punya tafsiran. Tafsiran itu tafsiran sekular, memisahkan amalan baik yang dia buat daripada dosa pahala. Tidak ada kena mengena dengan masuk pahala. Sebab ibadah ni dia ada kaitan dengan akhirat. Kalau setakat bagi derma, bagi bantuan tu untuk kemanusiaan saja, siapa pun boleh bagi. Orang Islam, orang tak Islam boleh bagi. Jadi kalau orang Islam yang bagi derma, bagi apa semua, dia tak solat, dia kata lebih baik dia tak solat pun tak apa, tapi bagi derma. Apa beza dia dengan orang bukan Islam yang bagi derma? Apa beza? Itu perbezaan dia. Sebab solat itu dia ada signifikan tersendiri. Dalam erti kata dia menyembah Allah itu, hubungannya dengan Allah melalui solat. Di samping dia beribadah, dia berderma dan lain-lain. Tuhan sebut satu ayat ni. Surah Taha ayat 1. Ayat 14. Dia kata, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri." Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Tuhan. Allah yang berkata, tidak ada Tuhan yang lain melainkan aku. Maka hendaklah kamu sembah aku dan dirikanlah salat kerana ingat kepada aku. Cuba tuan-tuan tengok, digabung kedua perkataan ini. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah mana Tuhan yang tidak ada Tuhan yang lain melainkan aku. Maka hendaklah kamu menyembah aku dan dirikan solat sebagai tanda bukti kamu ingat kepada aku. Dia suruh perkataan sembah dulu, diikuti dengan solat. Itulah tuan-tuan level solat kepada orang Islam. Maka dengan sebab itu, kalau kedua-dua ini kita tak dapat, yang pertama menyembah Tuhan tu banyak bentuknya, tapi yang paling utama sekali ialah salat. Apabila dia kata dia buat ibadat-ibadat yang lain, tapi dia tak salat, maka di sinilah tuan-tuan sekalian berbahayanya dalam perkembangan pemikiran-pemikiran sekarang ini. Dah ada idea-idea, dia kata solat tak berhenti, pergi jemaah pun memang kedekut, bakhil, perangai tak elok. Dia kaitkan macam itu. Kalau dah itu mengatasi solat, mana bagi orang yang tak solat pun tapi dia buat yang lain-lain itu mana okey lah. Tak ada amalan lain yang boleh mengenepikan solat.
Walaupun dia buat amalan baik macam mana sekalipun, katalah satu masjid dia juta, dia yang dermawan satu orang dia buat masjid 5 juta. Tapi dia tak pergi sembahyang solat. Tak boleh menampung. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kedudukan solat ini kepada orang Islam tidak boleh dipertikaikan dan tidak ada maaf bagimu untuk kita nak memberi berbagai-bagai tafsiran yang songsang macam itu. Yang keenam, Tuhan kaitkan juga mukmin yang berjaya. Berjaya di sini berjaya di dunia, dia mencapai ketenangan, dia mencapai kebahagiaan, dia mencapai berbagai-bagai. Di samping berjaya di akhirat, dia berjaya terlepas daripada seksa neraka dan masuk syurga. Tuhan sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Pasti berjaya orang mukmin. Mana nak berjaya mesti orang beriman dulu. Iaitu mereka yang betul-betul solat mereka khusyuk. Mana solat yang betul-betul menjadi fokus dia. Dia lakukan solat itu dengan penuh jiwa raga. Dia melakukan solat tadi betul-betul sebagai memenuhi tuntutan dia sebagai hamba Allah. Bukan solat sekat lepas batuk di tangga. Atau seperti kata hadis, solat seperti mana patukkan ayam. Bukan macam itu. Tetapi dia melakukan solat itu sebagai satu duty, komitmen yang cukup-cukup serius. Maka orang yang melakukan solat macam ini, insya-Allah dia berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Itu yang keenam, saya sebut ni secara random just yang saya sempat cari. Dan tuan-tuan tengok juga dalam surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu. Tuhan tujukan lagi, wahai orang yang beriman. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan sekali-kali kamu menghampiri salat dalam keadaan kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga kamu faham apa yang kamu baca. Ceritanya macam ini. Pada permulaan Islam, ketika salat itu difardukan, minuman arak masih belum diharamkan sepenuhnya. Dia ada 3 stages. Mula-mula dia kata, jangan kamu hampiri solat ketika kamu mabuk. Lepas tu solat itu satu perkara yang tak elok, najis. Hendaklah kita ada 2-3 peringkat. Tapi sebelum diharamkan totally, demi nak menjaga solat itu suci, kamu jangan solat lagi waktu kamu mabuk. Berhenti mabuk dulu. Dah hilang dah mabuk, baru solat. Apa maknanya? Sedangkan mabuk tu tak diharamkan lagi. Apa maknanya? Sehingga kamu faham apa yang kamu baca. Bermakna solat yang baik tadi, solat yang dia memahami apa yang dia baca dan dia mengotakkan serta dia menghayati apa yang dia baca. Sebab itu saya katakan, bagaimana kita menjiwai solat kita. Maka kita menjiwai solat kita itu, solat yang penuh berisi macam itu akan dapat mengubah tingkah laku seseorang dan menjadi satu perkara yang betul-betul menjadikan dia tenang dengan kerana solat. Dan dengan sebab itu, dalam konteks ini, memahami apa yang kita baca, memahami apa yang kita buat dalam solat, itu antara cara-cara yang ulama kata boleh menambah kekhusyukan kita di dalam solat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita tak begitu pandai bahasa Arab pun, kita baca surah-surah pendek yang kita faham. Dalam Fatihah tu kita tak petikai lagi dah, semua orang kena baca. Ulang-ulang kuliah misalnya. Sebab antara yang ayat-ayat yang Rasulullah selalu ulang, ayat kuliah dengan ayat Al-Ahad, dengan ayat Al-Ikhlas. Sebab 2 ayat ini, ayat Al-Ikhlas, Al-Ahad tu ayat Tauhid. Semua ayat tu ayat Tauhid. Ayat yang kuliah pula, kita tidak boleh kompromi sama sekali amal ibadah kita. Jadi macam perayaan Natal, macam-macam cerita yang tuan-tuan semua tahu lah. Saya tak nak komen. Itu termasuk tu. Maka dengan sebab itu, apabila kita boleh memahami apa yang kita baca, walaupun pendek, ada ulama mengatakan lebih baik daripada kita baca panjang-panjang tapi kita tak faham. Kadang-kadang kalau dia jadi imam, dia baca panjang-panjang, makmum pula boring. Makmum kata, apa imam ni? Dah jadi makruh balik pula. Kita nak cari kebaikan, jadi fadilat, jadi benda lain. Sebab itu waktu saya masih di kampung dulu, waktu umur 30-an, 20-an, saya jadi imam. Dia ulang ayat daripada wadduha sampai ke bawah aja dalam tarawih. Orang tak jemu. Tapi sekarang ni apabila ada era hufaz, penghafal Al-Quran banyak, maka masjid-masjid employ orang ni.
Maka timbullah, malam ni aku tak nak pergi masjid sebab imam ni dah hafad, dia baca panjang-panjang sangat, aku tak nak lah. Dia pilih masjid lain pula lagi. Oh, dia jadi macam tu. Jadi kesan negatif pula tak? Sebab kita tak faham. Kita jangan samakan imam-imam di Mekah yang membaca surah panjang-panjang satu juz. Dia cara dia macam ni. Yang pertama, makmum tu Arab faham semua. Yang kedua, walaupun dia baca dengan panjang lebar waktu setiap surah, tapi dia shortcut dengan tidak ada salawat. Terus bagi sambung, tu masih sambung. Saya tengok dah sejam suku, sama juga macam kita sini. Tapi kita menjadi panjang, bukan kerana panjang waktu solat, panjang waktu salawat, panjang waktu berdoa. Jadi ni akhirnya, contoh nilai sendirilah yang mana dikehendaki. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apalagi ditanya kepada saya lah, macam mana kita nak khusyuk dalam solat ini. Faham apa yang kita buat, faham apa yang kita baca, di samping janganlah melebih-lebihkan tindakan yang kita buat tadi. Macam saya pergi ke Mekah baru ini, imam apabila dia Allahu Akbar itu, dia baca doa iftitah tu sekejap sangat, terus Fatihah. Boleh katakan semua imam macam tu. Kita sini tunggu doa iftitah sampai kita baca 2 kali lipat, ada imam tak mula Fatihah apa lagi. Jadi tak standardized. Ada macam di sini tu bagus saya tengok sebab imam-imam yang baik. Tapi ada sesuatu tempat macam itu. Jadi ini juga membezakan dari segi kualiti imam yang berlaku dalam setiap solat itu. Sebab ruang-ruang lompang yang berlaku, tunggu terlalu lama, kemudian dia sujud terlalu lama, itu menimbulkan ruang-ruang untuk kita khayal. Jadi ketika itu mencacatkan kualiti solat. Sebab itu solat yang terbaik adalah solat yang sederhana dalam pengertian dia boleh memenuhi kehendak majoriti jemaah. Ini pulanglah. Saya rasa bagi imam-imam yang dah cekap itu memang elok. Dia dah tahu dah kadarnya. Itu maksud khusyuk. Iaitu dia faham apa yang dia baca, dia tahu konsep yang dia buat. Waktu saya sekarang ni, setiap pagi waktu saya datang zikirah di masjid saya cuba tafsir setiap satu rukun yang kita buat dari segi makna, dari segi konsepnya. Di samping saya huraikan bacaan-bacaan yang ada di dalam setiap pagi dan sekadar 15 minit. Kemudian Tuhan sebutkan surah An-Nisa tadi yang saya baca tadi. Mengapa disebutkan jangan kamu hampiri solat ketika kamu mabuk? Sebab ketika kamu mabuk, kamu tak faham apa yang kamu baca. Walaupun mabuk tu masih belum diharamkan. Itu maksud dia. Yang ketujuh, solat yang dilakukan dengan penuh tertib dan sempurna, dia jadi penguat pekerti seseorang dan menjadi penolong untuk kekuatan jiwa seseorang. Tuan-tuan sekalian, begini saya tengok dalam tafsir. Kita ni kalau kita harapkan kekuatan fizikal saja, banyak orang yang badannya cukup sasar tapi tewas kepada nafsunya, tewas kepada godaan, tewas kepada pujuk rayu wanita yang lemah. Ya tak? Sebab dia kuat di segi fizikal saja tak memadai jikalau tidak mempunyai kekuatan rohani. Maka ulama mengatakan kekuatan rohani yang terbina melalui orang yang rajin bersolat menjadi penghalang yang cukup besar untuk dia melakukan ibadat, untuk dia melakukan maksiat. Dan dia pula dengan solat rajin itu, dia ada kekuatan-kekuatan tersendiri yang boleh dia mengatasi berbagai-bagai problem. Saya nak baca ayatnya. Yang pertama sekali tuan-tuan tengok. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Surah Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman. Semua dia kata semua wahai orang beriman. Mana orang yang beriman lah yang dituntut bersolat. Wahai orang-orang yang beriman, pohonlah pertolongan dengan bersabar dan juga dengan solat. Bersabar ini pakar-pakar psikologi pun akui. Kita menghadapi apa-apa problem itu, sabar itu satu kaedah yang cukup baik untuk kita redakan keadaan. Bagi orang panggil period untuk kita bertenang. Kalau dia bergaduh dengan isteri pun jangan cepat-cepat nak pakai talak je. Sabar solat ataupun beredar daripada rumah tu. Kalau kita nak bergaduh dengan orang pun sabar dulu mengucap dan sebagainya. Jadi sabar ini senjata utama yang boleh menyelamatkan kita di banyak masalah. Maka dengan sebab itu dia kata, mintalah pertolongan dengan sabar. Seolah-olah sabar itu boleh memberi pertolongan kepada kita. Maknanya sabar itu sendiri satu instrumen yang digunakan untuk mengekang berbagai-bagai peristiwa yang tak elok kita berlaku. Definisi sabar ni saya tengok dalam kitab-kitab ialah bukan sahaja kita tahan marah, bukan sahaja kita
tahan hati. Tapi sabar yang paling tepat sekali, kemampuan menahan diri daripada terjebak benda-benda maksiat. Kemampuan menahan diri daripada melakukan benda maksiat. Kemampuan jangan marah, termasuk sabar. Kemampuan nak elak daripada rasa orang dah boleh bagi, orang tak tengok ke kanan tapi sabar. Tak boleh Tuhan tengok, sabar. Jadi kemampuan menahan diri daripada terjebak dengan maksiat ini dikira sabar yang paling tinggi. Bukan setakat tahan marah saja. Jadi kemampuan menghadapi keadaan-keadaan ujian itu, maka sabar. Dan juga sabar itu digandingkan dengan solat. Manakala bagi orang yang tak solat, dia bersabar saja tu baru separuh problem dia. Tapi ditambah dia bersabar dan dia solat. Dan kaitkan lepas itu, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bayangkan, jika orang tu dia bersabar dan dia bersolat, Allah bersama dengan dia. Apabila orang itu Allah bersama dengan dia, tentulah dia akan diselamatkan oleh Allah. Allah menolong dia dan berbagai-bagai problem, musibah insya-Allah akan dapat dilalui dengan baik. Maka dalam ayat ni dianjurkan, sebelum kita nak minta tolong dia pada siapa, dia juga sama-sama makhluk ni, mintalah pertolongan daripada sabar dan juga solat. Indirectly, mana kita mintalah pertolongan daripada Allah supaya mendatangkan kita kesabaran yang tinggi, dan kita kembalilah hati kita menjadi tenang dan sebagainya dengan mendirikan solat. Itu maksud dikehendaki daripada ayat ini. Sehingga dianjurkan banyaklah kita bergantung pertolongan dengan sabar dan dengan solat. Dan Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Begitu juga surah Al-Baqarah ayat 45-46. Hampir sama dengan tadi. Tuhan sebut, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kamu pohonlah pertolongan dengan banyak bersabar dan salat. Seperti tadi juga. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini lain sikit. Sesungguhnya salat itu begitu berat, melainkan bagi orang yang khusyuk. Betul? Kalau orang yang khusyuk ni mana orang yang serius tentang ibadatnya. Kalau dia tertidur macam mana pun dia terbangun tengah malam, dia teringat solat dulu. Saya ada seorang cucu baru mencecah umur dalam 9 tahun, 8 tahun. Darjah 3 atau darjah 4. Laki-laki. Bapaknya dah ajar solat daripada kecil. Siapa duduk pergi tidur rumah dia. Kadang-kadang bila dia tertidur tu, kita segan nak kejut dia sebab budak kan. Kita tidur dulu. Dan setiap kali saya pergi dengan isteri saya tu, dia datang tidur bersama dengan saya dan isteri. Cucur dengan atuk dengan Wan je tak. Kemudian dia jika tengah malam, dia pergi solat. Saya tanya, Afan nak pergi mana? Afan tak solat lagi, dia dah tidur tadi. Sebut tu dalam pukul 12, pukul 1, pukul 2 tu. Baru umur 8 tahun, 9 tahun. Oh, saya kata bila dia latih, dia jadi macam itu. Walaupun 9 tahun, 10 tahun. Bahkan orang dewasa, tua pun tak tentu lagi sanggup tu. Ni dia pergi bangun dengan pakaian tu, pergi ambil datang boleh solat dalam gelap tu. Oh, itu kita nilai. Dia kata sini berat. Mana bagi budak ni dah terlatih macam tu, tak jadi berat lagi dah. Itu maksudnya. Berat bagi orang yang biasa, tetapi tak berat kepada orang khusyuk. Orang yang khusyuk macam anak cucu saya tadi, ataupun macam kita kebanyakan ni. Kita tak boleh tidur dengan senang, melainkan kita solat dulu. Ya tak? Macam dia bangun sembahyang subuh, walaupun dia katakan dia tidur lewat malam tadi, tapi dah terjaga waktu tu. Dia tak boleh nak dena lagi, dia kena pergi subuh dulu. Balik baru sambung semula, tak apa. Macam itu kan. Itu contohnya. Bagaimana solat tadi telah menguasai jiwa dia. Sebab itu dia kata, ianya berat kecuali kepada orang yang khusyuk. Khusyuk yang telah sampai level macam itu. Yang khusyuk macam ini, Tuhan sambung lepas pada itu ayat yang ke-46. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Karena orang-orang yang macam ini, yang khusyuk macam itu, mereka yakin dan mereka percaya yang mereka akan bertemu dengan Tuhan di akhirat kelak, dan mereka akan kembali kepadanya. Memang antara janji kepada orang yang beriman ni adalah kita boleh melihat Allah di akhirat kelak. Jangan tanya bagaimana lah. Tanya bagaimana nak kena mati dululah. Jadi itu janji Tuhan. Sebab tu dikatakan nikmat yang paling utama di akhirat bukan nikmat syurga. Nikmat melihat pencipta kita, iaitu Allah. Syurga apa semua itu ialah daripada fadilat dan kelebihan yang Tuhan bagi. Itu yang ke-7. Yang ke-8. Lazimnya manusia itu diciptakan resah gelisah. Serba tak kena. Buat gini tak kena, buat gini tak kena, buat gini tak kena. Ini Tuhan sebut. Manusia itu diciptakan dengan penuh resah gelisah. Tuan-tuan buka surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23.
Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dicipta dengan keluh kesah. Keluh kesah ni serba tak kena. Kaya pun tak kena. Tak tenang juga. Miskin lagi-lagi tak kena. Dia ni kahwin pun tak kena juga. Ada saja tak pernah sesuai dengan kehendak semula jadi dia. Gitu soalannya. Itu fitrah Tuhan bagi. Iza massahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa keburukan, dia jadi kecewa, jadi frust, jadi apa, jadi macam putus asa lah. Wa iza massahul khairu manu'a. Apabila dia dapat kebaikan, dapat harta pula, kedekut bakhil, tak kena juga. Dapat keburukan pun tak kena pada dia, dapat kebaikan pun tak kena kepada dia. Kecuali illal musallin, melainkan orang yang salat. Orang yang salat ini allazina hum ala salatihim daimun, iaitu yang maintain salatnya berkekalan. Sebab tu kalau kita tengok resah gelisah ni banyak dikaitkan dengan orang yang tak komited dengan agama. Banyak saya hadapi waktu saya terlibat dalam kaunselor di universiti dulu, yang datang problem ketidaktenangan rumah tangga tergugat begitu bini. Kebanyakan pasangan-pasangan ini tidak komited langsung dengan agama, tak peduli hidup masing-masing dengan kejayaan yang hebat-hebat, dengan cara hidup yang bebas. Kadang-kadang dia terjebak kemudian tak elok pun kerana tidak ada komitmen keagamaan. Tetapi apabila orang yang solat itu dia lakukan dengan baik, dia betulkan tingkah lakunya, dia betulkan sikapnya. Kalau dia sebagai seorang suami pun tentu disayangi oleh isterinya sebab dia menjaga solatnya, maka segala kewajipan kesuamiannya dijaga dengan baik. Begitu juga si isteri pun apabila dia menjaga solatnya dengan bimbingan suaminya, maka kewajipan si isteri pun menyenangkan suaminya. Apabila pasangan ni begitu, tentulah pasangan ni mencapai kejayaan. Tentulah pasangan macam ni tidak dirondong oleh benda-benda yang tak elok. Apa puncanya? Kedua ini kerana mereka komited dengan agama, terutamanya tentang solat. Saya rasa saya dalam rumah tangga saya pun macam itu. Saya dengan anak-anak menantu saya pun, saya tengok mengapa kestabilan rumah tangga yang mereka capai. Saya tengok basic ingredient ataupun basic dia punya ingredient rumah tangga itu stabil. Saya yakin solatlah yang pertama sekali. Di samping kestabilan ekonomi, di samping ada understanding dan sebagainya, tetapi kedua-dua pihak tu solat. Sebab itu dia kata nak elak daripada keluh kesah atau serba tak kena ni, kembalilah dengan solat. Kerana orang ini solatnya yang berkekalan, bukan solat ketika susah saja. Ini waktu susah ke masjid, tak, lepas-lepas tu tak pernah nampak. Bukan macam itu. Solat bukan bermusim macam tu. Solat itu menjadi sebahagian daripada kegiatan rutin dia yang tidak boleh dikompromi lagi. Itu yang ke-8. Yang ke-9, ini penghabisan dah. Solat yang paling berkesan sekali ialah mencegah perbuatan keji. Saya akan urai sekejap lagi. Surah Al-Ankabut ayat 45. Usruma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepada engkau daripada Al-Quran ini. Wa aqimis salata, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat yang betul-betul tulen itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan sesungguhnya ingatkan Allah, terutamanya waktu salat itu lebih besar daripada segala-galanya. Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu buat. Timbul persoalan pada ayat ini. Ramai orang pernah bertanya, dan ada benda ni isu timbul di sebuah negara yang dihebohkan. Ramai orang Islam solat tapi masih melakukan maksiat. Maka solat itu tidak ada faedah. Lebih baik tak ada solat pun tak apa. Sebab ayat ni kata solat mencegah perbuatan maksiat, tetapi mereka teruskan perbuatan maksiat. Jadi apa guna solat? Bahkan ada satu hadis sahih sebut, man lam tanhahu salatuhu fala salata lahu. Sesiapa yang solatnya tidak boleh mencegah dia daripada perbuatan buruk, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar fala salata lahu. Sesiapa yang solatnya tidak boleh mencegahnya daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maka tidak ada solat pada dia walaupun ada solat. Apa maknanya daripada dua-dua ni? Solatnya konflik ayat Quran dengan hadis ini. Ayat Quran tadi mengatakan solat itu boleh mencegah perbuatan maksiat, tapi dia tak tercegah.
Hadisnya Nabi pernah mengatakan, siapa yang solat tapi kalau solatnya tidak boleh mencegah perangai dia, maka solat itu tak dikira. Jadi maksud daripada sini ialah solat yang betul-betul diterima oleh Allah. Solat yang betul-betul memenuhi kehendak solat. Solat yang mengisafi, yang apabila dia solat tadi kena patuh titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Bukan hanya solat waktu tu je, waktu lain ni bujur lalu rintang patah. Jadi solat itu sebagai pengikat dia dengan Allah. Dia khusyuk dalam solatnya, dia patuh segala titah perintah Allah, maka di luar solat pun macam itu. Sebab itu orang kata kalau masih solat tapi masih bergeluman dengan maksiat, it is something wrong with his solat. Kalau solat yang betul-betul tulen, lambat laun, lama-lama, walaupun dia pernah melakukan maksiat, akan kurang akhirnya dia berhenti terus. Percayalah, dia taklah kata stop berserta-merta. Sebab tu banyak orang yang insaf dirinya, dia kembali kepada solat, dia datang ke masjid, lepas tu segala maksiat dia berhenti terus. Banyaklah macam itu. Itu solat yang betul-betul tulen, memenuhi kehendak ayat ini. Bukan semata-mata solat sebagai satu lakonan, dia solat semua tapi perangai dia tak berubah. Itu mungkin dia berlakon solat. Banyak macam itu. Contohnya saya pernah sebut, duduk di rumahnya tak pernah solat, tapi dia pergi rumah mertuanya yang ustaz atau ustazah yang solat, dia pun solat sama. Balik ke rumahnya tak pernah solat. Jadi solat macam ni, nak harap perubahan berlaku pada dirinya untuk dia jadi baik, payahlah. Sebab dia berlakon solat, dia bukan betul-betul solat. Itu kehendak ayat ini. Maka dengan sebab itu, dirikanlah solat, sebab solat itu mencegah perbuatan mungkar dan keji. Dan mengingati Allah ketika solat itu cukup-cukup hebat. Bahkan di luar solat pun seperti itu juga. Dan Allah mengetahui apa yang kamu buat. Ayat yang terakhir, surah Hud ayat 114. Wa aqimis salata tarafain nahar. Dirikanlah salat itu dalam dua bahagian siang. Wa zulafan minal lail, dan sebahagian daripada malam. Jadi ulama kata gini, semayang itu ada 3 waktu sebelah siang, tapi ada 2 waktu sebelah malam. Ada ulama kata gitu. Sebab dia kata 2 bahagian pagi dan petang. Pagi ini subuh dengan zuhur, satu lagi petang, asar. Manakala wazulafan minal lail, sebahagian daripada malam ni ialah maghrib dengan Aisyah. Itu tafsiran ulama. Innal hasanati yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya segala perbuatan baik yang kita buat, terutamanya seperti salat ini, terutamanya yuzhibna sayyiat, dia menghapuskan segala maksiat yang kita buat. Sebab itu dikatakan hadis pada keluar, siapa yang salat subuh berjemaah setiap hari, seolah-olah dia semayang jemaah setiap malam penuh. Ada keluar kan, macam-macam lagi yang lain. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, saya serukanlah, jadikanlah salat itu sebagai satu pencetus kehidupan kita, suatu yang menghidupkan kita secara rohani dan jasmani, dan suatu barrier yang memisahkan antara orang Islam dengan orang bukan Islam, dan sebagai satu pencetus juga kepada berbagai-bagai usaha kebaikan yang kita nak buat. Sebab tu apa-apa kebaikan yang kita nak buat, apa projek yang kita nak buat pun, peserta-peserta tu kalau orang Islam, jadikanlah solat itu sebagai anchor untuk menjamin segala usaha-usaha itu semua diberkati. Jadi saya rasa saya sudah setakat itu saja malam ini. Saya percuba bagi secara yang disiplin macam ini sebab benda tu dari rakam. Jadi saya tak naklah terlalu banyak benda-benda lain. Jadi segala kekurangan, segala kesilapan dan juga segala apa yang tak sedap di ceramah ini, itu kekurangan saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.